Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita ke rancangan Safety Pod Anjuran JKKP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Saya Muhammad Ramlan Hatip sebagai moderator untuk sesi 6. Bersama saya Encik Prem dari Seksyen Statutory JKKP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Betul. Tanpa membuang masa lagi, boleh Encik Prem memperkenalkan diri. Okey, terima kasih Tuan Ramlan. Okey, saya Prem Rakesh, anak lelaki KL Basaban, telah berkhidmat di JKKP selama 20 tahun dan sekarang saya berada di JKKP Kuala Lumpur selama 4 tahun di bawah Seksyen Pemeriksaan Statutory. Itu saja sedikit penerangan tentang saya. Okey, terima kasih Encik Prem. Encik Prem akan bersama-sama saya untuk membincangkan dan mengupas topik dengan logi. Terdapat berbagai jenis logi yang beroperasi di luar sana, Ya, betul. sama ada yang baru ataupun yang terpakai, yang diimport. Sebagai contoh, krem bergerak, di mana krem bergerak terpakai yang diimport di luar sana perlukan surat kelulusan model tanpa tarikh luput atau tempoh telah dikeluarkan oleh pihak JKP. Okey. Berkenaan dengan surat kelulusan model tanpa tarikh luput atau tarikh tamat, kebiasaannya kita akan keluarkan untuk logi terpakai yang diimport seperti kren bergerak tanpa crawler crane. Surat kelulusan tersebut akan terbatal dan adalah tidak sah untuk digunakan bagi permohonan logi terpakai yang diimport. Okey. So, memo rasmi akan dikeluarkan oleh bahagian keselamatan industri daripada Ibu Pejabat JKKP. Okey, terima kasih Encik Prem. So, seterusnya, apakah keperluan bagi pembaikan dan pengubahan logi mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 pindaan 2022? Okey. Terdapat dua jenis iaitu pembaikan dan pengubahan logi Okey, mengikut peraturan 9/1, pemunya atau penghuni hendaklah memberi notis bertulis kepada pegawai ataupun orang berlesen selepas ini Okey. sebelum menjalankan apa-apa pembaikan ke atas mana-mana logi yang menghendaki perakuan kelaikan. Okey, sekiranya permohonan tersebut adalah untuk pembaikan logi, perlu ada notifikasi di dalam sistem MyKKP Okey. dan mematuhi peraturan 10 logi yang menghendaki peraturan perakuan kelaikan, iaitu selepas pembaikan logi dijalankan, Okey. proses pemeriksaan berkala perlu dibuat. So, pemunya perlu memohon untuk membuat pemeriksaan berkala di bawah Seksyen 27E AKKP. Okey, sekiranya permohonan adalah pengubahan logi, Okey. pengubahan ini berbeza dengan pembaikan logi. Okey, perlu mendapatkan surat verifikasi terlebih dahulu daripada bahagian keselamatan industri Ibu Pejabat dan mematuhi peraturan 11 logi yang menghendaki perakuan kelaikan, di mana selepas pengubahan logi dibuat, pemunya perlu memohon untuk membuat pemeriksaan semula, iaitu pemeriksaan permulaan mengikut Seksyen 27D. Oh, okey. Okey, sebelum mengendalikan logi yang dibuat pengubahan tersebut. So, dan Okey. nombor pendaftaran dia masih kekal samalah. Oh, okey. So, Okey. kena buat permohonan dulu. Kena sebelum apa-apa pembaikan atau pengubahan yang dibuat, perlu membuat permohonan semula kepada JKKP untuk membuat pemeriksaan berkala ataupun pemeriksaan permulaan untuk mengaktifkan sijil perakuan kelaikan. Oh, dah dapat sijil perakuan baru boleh Baru boleh beroperasi. kendalikan, ya, macam Okey. biasa. Soalan seterusnya, adakah masih perlu melaksanakan HT bagi dandang STEAM yang melebihi 7 tahun? Okey. Untuk soalan ni, sebelum kita menguatkuasakan Akta Logi yang menghendaki perakuan kelaikan, di mana dalam kita punya Akta Kilang dan Jentera, terdapat mana-mana dandang STEAM yang melebihi selama masa 7 tahun perlu membuat ujian hidrostatik semula, iaitu re-HT lah. Okey. Tetapi, selepas penguatkuasaan Akta yang baru, tiada keperluan yang ada dalam Akta untuk menjalankan re-HT, iaitu HT semula. Tapi walau bagaimanapun, semua permohonan yang masuk sebelum 1 Jun 2024 hendaklah diproses mengikut perundangan AKJ. Oh, Maksudnya kita tetap akan laksanakan mana-mana permohonan yang masuk sebelum 1 Jun tu untuk masih ikut membuat, lagi pada AKJ ya, lah. betul. 7 tahun sekali kena buat. Kalau selepas 1 Jun tidak ada peruntukan. Peruntukan untuk lagi. Ya, betul. Okey. Untuk soalan seterusnya, apakah yang akan berlaku terhadap jentera-jentera yang telah diberikan pengecualian pendaftaran? Okey, mana-mana jentera yang sebelum ini dikecualikan untuk pendaftaran, terutamanya kita bagi kepada jentera yang milik kerajaan,
Okey. Bahagian keselamatan industri akan membuat semakan semula sama ada perlu berdaftar sebagai jentera terpakai ataupun baru. Okey. Sebab kebanyakan jentera milik kerajaan telah diguna pakai selama beberapa tahun. Sebelum ni tak perlu berdaftar. So selepas akta baru, kita akan membuat semakan semula lah pada adakah ia perlu berdaftar sebagai jentera terpakai ataupun yang baru. Okey. So sebab kalau kita tengok kita pun ada penarafan status kerajaan kan. Okey, Seperti betul. yang sebelum ni, safety point yang dibincangkan. sebelum ni. So mengikut tu kita kena rujuk balik. So sebelum buat pemeriksaan semula perlu mohon untuk Yes, betul. pengecualian ni lah. Ya, betul. Okey, Cik Prem. So soalan yang seterusnya, adakah temporary repair dibenarkan oleh pihak JKKP? Okey, terima kasih. Temporary repair biasanya dibuat pada dandang. Okey. So, bahagian keselamatan industri akan mengadakan perbincangan lanjut mengenai isu temporary repair ini. So, mengikut design code, temporary repair ada dinyatakan dan dibenarkan. Biasanya apabila sesuatu dandang rosak, dia kena plug pada tiub. So, itu yang kita panggil temporary repair. So, untuk menjalankan kerja-kerja temporary repair tu dia hanya perlu macam mendapatkan kelulusan daripada pihak BKI lah. BKI dapat ibu pejabat lah. Ibu pejabat, ya betul. Okey, Cik Prem. So kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Apakah keadaan perakuan kelayakan jentera yang mengangkat yang berpindah lokasi pula? Okey, untuk jentera mengangkat yang berpindah lokasi, contoh je seperti crawler crane yang berpindah lokasi dari dalam negeri yang sama atau negeri lain, secara automatik sijil perakuan kelayakan tersebut akan terbatal. Kenapa? Sebab dia bukan mudah alih. Kita terpaksa membuka semua struktur pada crawler crane tersebut. So untuk itu sijil perakuan akan terbatal. Dan pemunya perlu memohon semula untuk menjalankan pemeriksaan terhadap untuk mendapatkan sijil perakuan yang sah. Nombor PMA akan kekal sama sekiranya nombor siri tu masih sama. Okey, kalau macam mobile crane tak perlulah. Mobile crane tak perlu sebab dia mobile kan, dia boleh bergerak. Dia tak membuka struktur mesin mengangkat tu kan. Pasti. Sama juga seperti tower crane, crane menara, dia perlu buka, so dia kena apply balik. Siap batal dia kena apply balik untuk pemeriksaan. Okey. Tu pemeriksaan berkala lah dia akan. Ya, betul. Okey. Cik Prem, kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Bagaimanakah status boiler slow firing untuk tujuan storage? Adakah masih memerlukan sijil kelayakan? Okey, pihak pemunya perlu menentusakan fungsi sebenar dandang steam tersebut. Jika sudah tidak beroperasi, maka tidak memerlukan perakuan kelayakan. Jika sekiranya masih beroperasi, then maka memerlukan sijil perakuan kelayakan. Okey. Okey, Cik Prem, terima kasih dengan penjelasan. So, soalan seterusnya, mungkin soalan yang terakhir. Bagaimana status jentera luar pantai yang bukan hak milik Petronas? Okey, buat masa sekarang, masih perlu berdaftar sebagaimana kehendak peraturan loji yang mengendaki peraturan kelayakan. Okey, pihak JKKP masih menunggu kelulusan ataupun keputusan perintah pengecualian luar pantai daripada pihak AGC. So, yang ni masih dalam perbincangan di Ibu Pejabat sebab kita masih menunggu keputusan perintah pengecualian luar pantai daripada pihak AGC lah. Pihak Pengurusan Negara. Okey. Okey, Cik Prem. Saya rasa itu saja untuk soalan pada sesi ini. Terima kasih atas penjelasan dan juga penerangan Cik Prem. Saya rasa saya iri untuk rancangan Safety Pods. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih dan salam sejahtera.